Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar saudara Mi? Saudara Ramzul. Salam pertemuan untuk Puan Saira, saudara Rahmat. Itu juga saudara Hamzah Hussein, saudara Wan Sen, saudara Aula Zapirah, saudara Muhammad Sulaiman, Sofia Jusuh, saudara Rokiah Hassan, saudara Puan Halimah Musroh, selamat petang. Saudara Yunus, begitu juga dengan sahabat kita Bendu, saudara Abdul Rahman. Saudara, saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Elias Muhammad, apa khabar sahabat? Petang-petang begini anda makan apa ya? Hari ini petang minggu, saudara. Hari ini mungkin ada yang pergi majlis mempelai, ada majlis perkahwinan. Saudara, saudara Elias Muhammad, saudara Abdul Rahman, Puan Sabariah Makmur, cantik, 3 kuntum mawar daripada Tiba Abdul Rahman. Saudara Selamah, saudara Jiddun Rashidi. Begitu juga saudara Madam K, Rohana Daud. Apa khabar saudara Fazul Nasir, Syahalan Kawi, saudara Haji Ahmad Rosli. Tidak ketinggalan saudara Ayas, apa khabar? Saudara Ojoy, Liana Din. Saudara Dom di Extend. Saudara Roziah Madin, saudara Mustafa Amiddin. Begitu juga Cik Siti Masjid. Bagaimana cuaca di kawasan rumah anda? Persekitaran rumah saya memang cuaca matahari ada tapi tak nampak sebab jerebu. Berhati-hati saudara. Ini musim jerebu sekarang ni, saudara. Itu juga Atibra, saudara Rusli, Ita Rosita ni. Saudara Zainab. Bagi saya saat ini, adik manja ya, bagi saya saat ini cuaca negara kita tak menentulah. Saya kadang-kadang khawatir juga, saudara Yusof, melihat suasana alam yang tidak menentu. Saudara Sanimu, dia kata wak senyum saja hari ini. Alhamdulillah. Kalau senyum itu sebahagian daripada sedekah, saudara. Erma dan Diri, katanya di Taiping hujan. Sejak pukul berapa hujan di Taiping? Saudara Kumat Kamit, jerebu tanda akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Memanglah saudara, dunia ini semakin tua. Saudara, kata Kumat Kamit, bila jerebu tanda akhir zaman, kita tak tahu. Ini tak bolehlah kita nak nyatakan sebab bagi Nabi Muhammad SAW selalu berduduk, saya mendengar bacaan-bacaan, teman-teman menyatakan bahawa perbezaan antara dunia dengan hari kiamat ni sebagaimana kita berada di belakang sehelai daun lalang saja katanya. Ya saudara Mazlan Latit, selamat petang. Makan cucu udang. Saudara Matzin, saudara Matzin Latit, dia makan cucu udang. Saudara Izzuddin, cuaca Pulau Pinang mendung. Saudara Yusuf, dia kata Yusuf Nurman, dia kata wak pandai main biola ke? Saudara Sanimu, bukan kerana BM menang semalam. Tak, janganlah begitu saudara. Kita siang tak mau cakap politik. Saudara Emma Dadiri, 4 petang tadi kata dah berhenti hujan. Saudara Fazil Osman, waalaikumsalam. Saudara Abdul Rahman, saudara Arazaina, saudara Washarudin, saudara Ramzul, waalaikumsalam. Saudara Sanimun, saudara Anwar Intan. Baik saudara, hari ini hari Ahad 8 Oktober. Hari ini kita berehat-rehat. Sambil kita berehat-berehat itu kita melabunlah seketika dalam segmen memori dan labun waktu petang. Hari ini apa yang saya lihat, itu saya kata dunia ni dah semakin akhir zaman lah saudara. Gamaknya lah saudara. Ya saudara Yusuf Ahmad, cuaca mendung di Sungai Petani. Ya saudara. Saudara Azman P, barang naik pun boleh menang apa benda lah saudara ni. Saudara Anan, saudara Yusuf Ahmad, saudara Kumat Kamit. Perang Israel Palestin, maka itu keadaan saudara, itu suasana yang tidak menyenangkan kita. Dunia yang sepatutnya dihuni oleh manusia dengan aman damai, jadi tidak aman. Macam-macam kejadian berlaku. Sebagaimana apa yang saya lihat hari ini saudara. Saya melihat laporan daripada yang tersiar di berita harian. Bila saya baca begitu saya geleng kepala saudara. Perkara ini telah pun saya nyatakan, saya ingat dalam 3 minggu lepas, tak silap saya lah. Iaitu bagaimana daripada laporan dari Mahkamah Rendah Syariah di Kelantan, kemudian apabila Hakim Ahmad Hairi Mat Saad
dia membuat keputusan bahawa selepas Rahman Muhammad Jaafar berusia 40 tahun yang membuat sumpah penafian bahawa beliau tidak pernah menceraikan isterinya dengan talak 3 sebagaimana yang didakwakan. Bila isteri mendakwa diri dicerai dengan talak 3 dan sebagainya, saudara. Kerana menurut lafaz sumpah defendant, maka defendant dan plaintiff masih kekal sebagai suami isteri, melainkan ada bukti baru yang dikemukakan. Demikian kata Hakim Ahmad Arari ketika membacakan keputusan lafaz cerai di antara Rahman dan Wan Nur Syakirin Wan Abdul Razak berusia 32 tahun. 3 minggu dulu rasanya saya dah cerita benda ni, saudara. Dan mahkamah kemudian menetapkan pada 22 Oktober ini sebagai tarikh sebutan permohonan cerai yang difailkan oleh Wan Nur Syakirin. Ini bukan soal cerai berai, saudara. Yang menariknya di sebalik cerita kisah lafaz cerai talak 1, 2 dan 3, saudara. Apabila Abdul Rahman mengatakan bahawa keputusan mahkamah bahawa dia dan isteri keduanya itu masih kekal sebagai suami isteri. Sebab itu dia kata, saya berani bersumpah kerana saya tidak pernah melafazkan cerai talak 3 sebagaimana yang didakwakan oleh isteri saya. Jadi media dah menceritakan, saudara, bagaimana persoalan sekarang ni bukan soal cerai. Soalnya isterinya mendakwa dia telah diceraikan dan dia berkahwin dengan orang lain. Itu isu dia, saudara. Di sini saya kata 3 minggu dulu silap saya, apabila suami mengadu ke mahkamah bahawa dirinya dimadukan. Dunia semakin pelik dah sekarang, saudara. Dunia suami sudah pun dimadukan oleh sang isteri. Kerana isterinya berkahwin dengan seorang lagi, saudara. Sebab dia kata dia terkejut lah. Sebab ini pendaftaran itu di Mahkamah Syariah Dana Merah Kelantan, saudara. Katanya bahawa dia terkejut apabila dia dapat mengetahui isteri yang diberkahwinnya tiba-tiba telah berkahwin dengan lelaki lain bulan April lalu. Dan dipercayai menggunakan surat cerai dengan suami pertamanya. Jadi sebagaimana saya katakan 3 minggu dulu, dia isteri ni tadi dulu sebelum dia berkahwin dengan Abdul Rahman ni, dia telah bercerai. Selepas dia bercerai, dia berkahwin dengan Abdul Rahman. Kemudian perkahwinan mereka diadakan di seberang di seberang Thailand, saudara. Bila dia balik ke Kelantan, dia mendaftarkan perkahwinan tersebut. Memanglah kalau berkahwin di luar negeri tanpa mendapat keizinan daripada pihak Jabatan Agama Islam, kena denda lah 1,000 ke 2,000, saya tak berapa jelas lagi, saudara. Dan dia pun bayar. Jadi ketinya dia lafazkan bahawa ketinya disahkan sebagai pasangan suami isteri. Saudara Edi Tahir, jangan buat. Salan Kim Lun, salam perpaduan. Jawan Syahrudin. Jadi bila perkara itu berlaku, dia dah berkahwin, tiba-tiba isterinya menghilangkan diri. Katanya lah. Itu mengikut daripada pembacaan saya di mahkamah. Bila dia dah menghilangkan diri, tahu-tahu tersiar dalam media sosial bahawa isterinya sudah berkahwin dengan orang lelaki lain. Katanya dibesut, tak silap saya. Jadi dalam keadaan begini, saya mengatakan bagaimana boleh berlaku. Isteri ni dia kahwin dengan Cik Rahman, sebelum tu dia bercerai. Dia berkahwin dengan Rahman, kemudian dia melarikan diri dari rumah dan tiba-tiba berkahwin pula dengan lelaki lain. Hebatlah. Hebat wanita ni, saudara. Bagaimana dia boleh memiliki dua suami dan menjadi buruan para lelaki. Hebat, saudara. Saya tak tahulah, saya tak nak komen, saya pun tak tengok wajahnya. Dan cuma saya menatap berita tu, saya geling kepala, saudara. Ya, begitulah keadaannya. Cerita di Mahkamah Syariah ni memang menarik. Jadi bila saya baca, menatap cerita tu, saya kata, kalaulah saya, sebab dulu satu ketika dulu, saudara, saya jadi pengarang di akhbar mingguan perdana, saudara. Antara kolom yang paling diminati oleh pembaca adalah dari fail Mahkamah Syariah. Penulis siri dari fail Mahkamah Syariah ni, saudara Harun Makdum. Saya ingat lagi, saudara. Dan itulah antara halaman-halaman ataupun ruangan yang paling digemari oleh pembaca. Kadang-kadang tu saya terlupa nak share cerita dari fail Mahkamah Syariah minggu itu, maka ramai orang telefon, kenapa tak ada ruangan dari fail Mahkamah Syariah. Ceritanya memang seronok, saudara. Saudara Harun Makdum ni pula, saudara, sebelum dia menulis, sebelum disiarkan ceritanya, dia akan bercerita di pejabat. Kami duduk longguk di pejabat, saudara. Dia akan bercerita. Ini cerita terbaru ni, dia kata.
Apa cerita Run? Dia kata ni cerita ni memang meletup lah kali ni kalau siapa dengar. Saya kata cerita apa? Ini saya bawa balik daripada mahkamah syariah. Ada si isteri melaporkan di mahkamah dia minta cerai. Yalah biasalah saya kata suami isteri nak bercerai berai. Tak, ini special. Puncanya dia kata. Saya kata punca apa? Kerana cula tupai. Saya pun terkejut. Rupanya saudara, orang lelaki ni kadang-kadang dia egonya tinggi, saya katakan. Dan mereka selalu melihat wanita ini seolah-olah sekadar permainan. Isteri ini semacam permainan daripada mereka. Bukannya tempat dikasihi, disayangi, dimanja, dibelai. Tidak. Jadi dia untuk memuaskan nafsu-nafsinya, dia sanggup cari cula tupai. Cula tupai itu kemaluan tupai, saudara. Itu panggil cula tupai. Konon ceritanya, saudara. Konon cerita, saya pun tak cuba. Saya pun tak nak mencuba benda-benda begitu, saudara. Bagi saya karut marut aja. Dululah, saudara. Jadi dia kata bila dia ambil cula tupai tu, maka tenaga kelakiannya tu bertambah. Garang lah. Macam tupai lah, saudara. Panjat memanjat pokok. Itu yang bila saudara Harun Makdum bercerita. Heret ke kiri, heret ke kanan. Katil tu satu katil kiri kanan kata. Kita gelak lah saudara. Jadi waktu itu saya ingat pejabat kami bila datang saudara Makdum tu, memanglah cerita menghiburkan. Ceritanya cerita menghiburkan. Cuma kan saya kata dekat Harun, saya kata betul ke cerita kau ni Ron? Kata. Ini betul ni, dia kata bercara. Dia pun tulis dalam mingguan perdana kalau tak salah. Saya ingat lagi saudara. Jadi bila saya tengok cerita, kalaulah saudara Harun Makdum masih ada dan saya masih ada pengarang mingguan perdana ataupun ada sok khabar, cerita dari fail mahkamah syariah ni memang seronok dibaca. Seronok saja saudara, sekadar hiburan. Dunia akhir zaman macam-macam cerita. Ruangan fail dari fail mahkamah syariah secara macam-macam cerita. Ada pula cerita tu isteri tu tak tahan sangat dah. Dia tak tahan kerana suaminya tu gila burung. Burung betul saudara, gila burung. Kadang-kadang dia kata waktu dia aduan, ini yang ditulis oleh saudara Harun Makdum. Dia pergi memikap burung sampai balik tengah-tengah malam. Ni yang dicari bukan cari rezeki, cari burung. Dia dapat burung pula, dia leka duduk di depan pintu rumah dia tu, dia bermain dengan burung. Jadi isteri pun fed up. Apa khabar saudara sini Korengot, Sarawak, Rabuddin Pasarat. Saudara Rabuddin dia kata salah guna surat cerai itu yang berlaku. Itu keadaannya. Ini dalam perceraian tadi tu yang saya menyatakan, dia menggunakan surat cerai yang lama. Sebab dia dah berkahwin, dia bercerai. Lepas tu dia kahwin dengan Cik Rahman ni. So lepas tu dia lari daripada rumah Cik Rahman, dia kahwin dengan lelaki lain. Dia gunakan surat cerai yang lama. Itu kata ceritanya. Tapi bagaimanapun ini akan ditetapkan pada 20 bulan rasanya. 20 Oktober nanti mahkamah akan buat keputusan. Dan ceritanya saudara, bila suami ni gila main burung. Ini satu hal saudara. Tak ada kerja lain, duduk cari burung. Memikat burung lah, menjerat burung. Pergi ke dalam hutan. Kemudian daripada sari suntuk. Dan tak ada cari duit. Jadi isterinya tak boleh tahan lah hidup begitu. Takkanlah sepanjang masa. Tidak ada kesudahan. Hidup yang tiada kesudahan. Saudara Abdul Hamid, cerita sambil membawang. Ya, kita membawang kisah-kisah lampau. Waktu saya menjadi pengarang di mingguan perdana dulu, inilah antara cerita yang paling orang suka. Itu dari fail mahkamah syariah. Jadi, kisah si suami kerjanya memikat burung. Itu satu bab. Ada satu lagi tu, dia cuba bercerai berai juga. Saya isteri tak tahan menuntut cerai kerana suaminya suka berjudi. Dia kuat berjudi, dia pergi belaga ayam. Sampai secara ayam dipelihara tu pula. Belaga ayam dia ada dua jenis. Satu ayam yang untuk berlawan tu, dan satu lagi ayam serama. Ada dia kerebannya. Jadi dia leka dengan ayam. Lain tak ada leka dengan ayam. Dan kononnya boleh dapat duit lah kalau menang lah. Sebab itu perjudian. Ada cerita lagi tu. Ini kisah zaman-zaman silam dulu. Tapi saya rasa zaman sekarang ni, zaman sains dan teknologi, zaman internet ni, saya rasa benda dah tak ada lah kot. Mungkin tak ada lah dah peristiwa-peristiwa tersebut. Ini cerita-cerita silam. Bagaimana si suami ni pula yang suka menurun nombor ekor. Dia menurun nombor ekor. Dia cari bomo. Kononnya nak kaya. Setuju matlamat cerita nak kaya. Saya Abdul Hamid. Dia nak kaya, dia cari bomo. Malahan yang tak tahan si isteri ni pula, dia bawa balik bomo balik ke rumah. Akhirnya bomo itu jadi suami pada isteri tadi. Dia redha pula tu saudara. Maka berlakulah
perzinahan, izin dalam paksa. Itu keadaan saudara. Cerita-cerita dari fail Mahkamah Syariah ni memang menarik. Macam-macam cerita. Bila selalu, saya kata tadi, bila saudara Harun Makdun datang ke pejabat, kita duduk, ketawa satu pejabat. Waalaikumsalam, saudara Hajah Hamimah. Memang cerita ini dari fail Mahkamah Syariah ni memang menarik. Cerita ni kadang-kadang tak masuk akal. Bagaimana si suami sanggup cari ubat yang bukan-bukan hanya untuk memuaskan nafsu-nafsi. Sedangkan isteri terbiar begitu saja. Sebab itu bila isteri tu kata mengadu dekat Tuan Hakim, adalah kodnya tu. Macam mana saya boleh tahan Tuan Hakim? Bila dia balik ke rumah, dia nak saya saja. Saya pun kadang-kadang tak lepas katanya. Itu keadaan. Sedangkan Abdul Hamid dia kata laga ayam banyak dekat kongsi. Itu kongsi-kongsi. Dia laga ayam ada dua. Satu ayam serama. Cantik tak cantik ayam tu. Yang kedua ayam betul berlaga. Ada pertaruhan. Tapi selalunya berakhir dengan masuk lokap. Tangkap polis saudara. Ini selalu berlaku di negeri Pantai Timur saudara. Kemudian ada pula lagi tu gila burung lain tak ada. Sangka burung 5-6 ekor, burung macam-macam, burung apa ini, burung merbuk lah. Maka diasah lidah burung tu supaya bunyi suaranya nyaring, cantik dan sebagainya. Ada pertandingan burung pula. Sebab itu dulu ada di Kuala Lumpur saudara. Dipanggil padang ini berhampiran dengan Bukit Aman saudara. Apa dipanggil padang tu? Padang merbuk. Padang merbuk. Sebab asalnya burung terkuku, burung merbuk, pertandingan bergantung-gantung dia punya sangka burung. Jadi hakim akan dengar. Bila bunyi burung tu sedap tak sedap. Kalau baik burung tu dapatlah hadiah. Kadang-kadang hadiah pertama dapat RM1,000. Dan pertandingan burung ni saudara, mereka sanggup merantau sampai ke Johor, sampai ke Kelantan, ke Kedah. Ini ceritanya. Secara rem, saya melihat suasana. Sebab itu sekadar saya bersyukur pada Allah SWT kerana saya berkesempatan menjadi warga jurnalis. Macam-macam cerita. Kita lah orang pertama dapat cerita tu saudara. Orang lain tak dapat. Dan sebelum disiarkan, kita dah tahu ceritanya. Jadi dulu antara kolom yang paling disukai oleh pembaca adalah dari fail Mahkamah Syariah. Tapi kebanyakannya saya melihat apa yang berlaku adalah tuntutan cerai daripada suami isteri kerana tak tahan dengan sikap lelaki, sikap suami yang tidak bertanggungjawab, yang melihat tanggungjawab mereka sebagai suami itu diabaikan. Kadang-kadang pasangan tu tak punya anak. Jadi akhirnya si isteri merasakan lebih baiklah dia menuntut cerai di awal sebelum dapat anak. Kalau dah ada anak nanti bercerai-berai susah pula. Macam sekarang ni, macam apa yang berlaku di Tanah Merah tu saudara. Tak ada pula dilaporkan hasil perkahwinannya dengan 3 lelaki. Lelaki pertama sah, kemudian bercerai. Lelaki kedua bernikah di Thailand. Tapi belum bercerai pun dia dah kahwin dengan seorang lagi. Tapi tidak ada laporan mengatakan dia memiliki cahaya mata. Tak ada laporan tu. Jadi artinya tak ada anak lagi lah saudara. Secara kumat kamit begitulah. Akhir zaman ni. Ialah soal rasuah, soal lain. Tapi soal kehidupan rakyat. Ada 1001 macam kisah. Kemudian ada dapat cerita yang kaki Pipin Tom saudara. Kaki mengendap. Juga yang ditulis saya bila Saudara Harun datang ke pejabat. Saya, Harun, hari ni apa cerita? Hari ni dia kata isteri mengadu pasal apa suaminya suka mengendap. Mengendap apa? Mengendap, mengintai kata. Habis sampai dia mandi pun isteri dia mengendap. Suami dia mengendap. Saya kata ini satu hal lagi. Ada cerita saudara orang yang kaki mengendap ni, saudara Alan Chua, terima kasih Sekutu Mawar Merah saya. Dia kaki mengendap ni kan itu sebagai satu penyakit sebenarnya saudara. Dia kerja lain tak ada, dia orang panggil Pipin Tom, mengendap. Kalau dulu di asrama, sekolah berasrama saudara, memang ada. Jack Black Core, ya, saudara Fatimah, apa khabar, Nuraini, Adnan, dan dia suka mengendap. Malahan dah bila bawa ke mahkamah bercerita apa semua, isteri dia kata macam mana saya tahan Tuan Hakim, suami saya ni suka mengendap. Akhirnya saya geram-geram, saya belikan dia tape. Masa dulu ada apa ini cartridge video gambar biasalah saya gambar lucah tu, saya bagi kat suami saya. Habis tu suami saya dia duduk belakang kursi tu. Habis tu dia mengendap, dia tengok dia belakang kursi. Dia bukan nak tengok begitu, saya dah puas, dah geram sangat katanya. Itu keadaan saya, saudara Alan Chua.
Jadi macam-macam cerita rakyat yang kita dapat. Tapi akhirnya saudara, dua perkara yang saya dapat lihat. Pertama, orang lelaki-lelaki ni saudara, bicaranya lain tak ada, adalah tentang nafsu-nafsi, seksual. Saudara, masalah apa ini, untuk memuaskan nafsu tanpa memikirkan isterinya. Kadang-kadang isteri sakit, isteri dalam keadaan uzur, bukan dia nak jaga, saudara. Itu. Yang kedua, lelaki ni sebab untuk memenuhi egonya, makan ubat yang bukan-bukan. Akhirnya yang dimangsa adalah isteri. Itu ceritanya, moral of the story. Saya haraplah para suami tak payahlah benda-benda begitu. Kita, apa yang ada pada diri kita sajalah. Tak payahlah nak memperkukuhkan senjata kita. Dulu saudara popular. Ada macam-macam, pasak bumi lah. Dulu satu ketika dulu, tak silap saya dulu, akar tongkat Ali lah. Saya tak pernah melanggan atau membeli saudara. Kerana saya rasa kalau saya beli, saya malu saudara. Sebab selalunya penjual ubat seks ni saudara, dulu banyaklah di Coket. Sekitar jalan dekat Coket tu, sebelum kita sampai ke pasar tu, ada orang jual ubat, beratur, 3-4 orang jual ubat. Lain tak ada. Jualannya adalah ubat seks. Ubat seksual saudara. Dan ramai pula orang berkumur, mendengar cerita seronok lah, macam-macam cerita lah. Dia kata dia mengaku dia kahwin 7 isteri saya. Dia kata sekarang ni saya ada 3 je isteri. Orang mengaku terbawa pula wanita saudara, duduk sebelah lawa wanita tu. Dan dia tak malu bercerita tentang kehebatan dia yang dia kata isteri dia lah mengangguk. Jadi orang pun percaya, beli. Bagi saya satu je saudara. Saya malu saudara. Saudara Muhammad Daud. Bagi saya malu. Kalau kita beli saja ubat untuk menguatkan tenaga kelakian kita, ertinya kita memperakui bahawa kita lemah tenaga batin. Kan ramai orang, ada 20 orang, 30 orang berkumur, tengok tiba-tiba, saya nak satu. Ertinya, anda declare di kalangan orang ramai, anda mengalami masalah lemah tenaga batin. Itu saudara-saudara. Saudara Muhammad Daud Fuad, dia kata dia ni syok sendiri. Siapa yang syok sendiri saya tak tahulah. Betul saudara kayangan. Kadang-kadang malam-malam tu, kadang-kadang mereka gunakan live band pada untuk menarik. Macam saya cerita lah, orang jual ubat saudara. Jual ubat ni saudara, taik kambing kita gulung-gulung pun orang percaya sebab dia pandai berbicara ubat. Sebelah masjid dia kata guna itu macam-macam cerita saudara, macam-macam. Tapi moral of the story adalah lelaki ini tidak pernah merasakan, Datuk Hamid, kalau nak tambah power, tidak saudara. Bahawa lelaki ni lain taya, ceritanya itu. Bagi saya, apakah perkahwinan itu saja? Apakah matlamat perkahwinan itu saja saudara? Sedangkan itu adalah tuntutan kehidupan. Bukanlah bini. Kadang-kadang saya lihat kawan-kawan saya lah saudara. Kawan-kawan saya waktu sepermainan kecil-kecil dulu. Alim, orangnya baik. Tapi dia terdengar cerita yang pelik-pelik saudara. Boleh jumpa dengan saya, dia kata, nak, cela tupai. Astaghfirullahalazim, dia kata. Kemudian ada pula lagi saudara. Ini lagi hebat. Saya rasa ramai kawan-kawan yang usia dengan saya ni. Kenanya Gambir Sarawak. Saya geleng kepala saudara. Saya kata kenapalah manusia mencari benda yang bagi saya tidak ada logika dalam kehidupan. Bukan itu cara untuk merawat cinta kasih bersuami. Cik Bu, sama dengan ceramah politik. Sembang lebih, kerja hampir. Betul saudara. Saya kadang-kadang saya merasakan elok jugalah orang jual ubat ni, dia masuk ni pentah politik, biar dia bercakap pasal politik pula. Macam-macam hiburan kita dengar. Sebab cara dia jual ubat tu konon-kononnya lah. Dapat benda ni daripada batu. Batu ni dalam kelapa. Kelapa ni adalah kelapa yang didapat daripada di bawah bambu. Bambu apa ni? Allah, dia panggil kononnya untuk sedap suara saudara. Sedangkan bila saya buat kajian untuk mendapatkan buluh apa dia panggil tu, kalau untuk menyedapkan suara, saya ada yang pakai bearing, macam-macam, izin macam-macam. Sedangkan Erna Daridi, kita orang dulu kalau nak beli kondom pun malu, tapi sekarang saya bersepah ada dekat 7-Eleven pun ada. Ya, Cik Bu, buluh perindu. Saya membaca dan saya lihat apa sebenarnya buluh perindu itu, di mana kehebatannya. Dari bacaan saya, ini bacaan saya, dan saya rasa itulah sebenarnya bukan senang nak dapat buluh perindu. Pertama sekali,
tempat buluh perindu itu mestilah di atas gunung. Siapa pula nak kedah gunung nak cari buluh perindu? Yang kedua, saudara, di atas gunung itu mesti ada tasik. Mesti ada tasik atau gunung, mungkinlah gunung Kinabalu ke, ataupun di Johor, saudara, Gunung Ledang ke, ataupun Gunung Jerai ke. Di atas tu mesti ada tasik. Saudara. Dan dalam tasik itu ada pulau. Di situlah tumbuhnya buluh perindu. Itu bacaan saya. Jadi nak menemui buluh perindu yang sebegitu bukan senang, saudara. Naik bukit, naik gunung, lepas tu cari tasik, ada pulau. Dan orang kalau dia pergi mengambil buluh perindu tu, dia di pulau itu, dia tak boleh pergi seorang. Kerana bila dia pergi saja dekat perdu buluh perindu tu, dia akan asyik. Bila dia dengar bunyi gesekan buluh tu, dia bergesek di tiup angin, dia asyik. Dan dia tak nak pulang-pulang dah. Dan sekeliling buluh itu tulang-tulang berserakan. Kerana melainkan orang tu dia kena pergi berkawan. Jadi kawan seorang lagi ni pergi ke tengah dekat pulau, di tengah tasik, saudara. Saudara diikat badan dia dengan tali. Kemudian kawan dia akan pergi menyeberang sampai ke pulau itu, dia potong buluh itu, maka kawan yang di seberang ini akan tarik, menyedarkan dia. Baru dia boleh patah ke belakang. Kalau tidak, dia pun meninggal sampai ke situ. Kata ceritanya. Saudara Abdul Hamid dia kata cari dekat Bukit Iboy, dia kata ada tasik. Kalau ada tasik, di tengah tasik tu, saudara Abdul Hamid, mesti ada pulau. Dan konon cerita, ini konon cerita lah, dengar cerita orang lah saudara. Kononnya bahawa tengah pulau itu adalah serumpun buluh. Itulah dipanggil buluh perindu. Siapa yang ada buluh perindu ini, perasap dia elok, saudara, maka suaranya akan gemersik. Konon cerita. Dan segala-galanya, everything is possible. Ada kemampuan buluh perindu. Saya kata, ya Tuhan, macam-macam manusia buat cerita. Macam mana nak masuk akal? Naik gunung, atas gunung, cari tasik, ada pulau dalam tasik tu. Lepas tu nak pergi, tak boleh seorang-seorang, kena berdua. Tok Pawang. Tok Pawang dengan PN kalah lagi. Malam, cerita politik ni malam. Siang, cerita pasal buluh perindu. Ini cerita dia, saudara, Apeng Queen. Memang betul, saudara. Kadang-kadang kata orang, saya tak tahu. Mana nak cari buluh perindu yang sebegitu. Jadi saudara kayangan dia kata, kalau betul ada buluh perindu, tentulah Melayu dah kuasai dunia. Kalau kita meletakkan logika akal kita, saudara, maka tentulah kita tidak akan terjebak dengan yang bukan-bukan. Contohnya macam kalau kuat sangatlah, saudara. Kalau kuat sangat, hebat sangat kekuatan kita ni, orang kata ditikam takluk. Memang ada, saya lihat ada video, ada orang boleh makan paku, dia kunyah makan paku tu macam makan nasi. Saya pun ngeri saja. Tapi apakah itu David Copperfield of Malay? Saya tak tahu, saudara. Saudara Eddie Tahir, saya duduk di tasik, tapi ada simen. Jadi tasik simen. Betul lah tu, beku lah kau tadi. Dan itu kata Azraz Roslan Arifin. Saya melihat bagaimana kadang-kadang cerita legenda dalam masyarakat kita ni, mereka cukup mudah percaya dengan cerita begitu. Saudara, kayangan sama-sama dengan geng-geng kebal tu. Kalau mereka kebal, betul saudara, sekarang ni di Palestin tengah berperang. Pergilah ke sana. Kalau kebal takluk. Ya, Abdul Hamid dia kata kawan setugas boleh makan kaca. Ada, saudara. Rahlin, terima kasih. Kalau betul mereka boleh makan kaca, makan paku, saya kata, hebat lah kita. Yang saya tahu, pucuk paku memanglah makanan biasa orang Melayu. Tapi makan paku, saya tengok, memang ada gambar, memang ada videonya. Saya geleng kepala, saya kata, hard to believe, but it's still there. Benda itu sukar untuk dipercayai, tapi kita dapat melihat berapa ramai. Kalau betul-betul hebat, ya saudara. Bagi saya merasakan, begitu juga berbalik cerita dari fail Mahkamah Syariah. Tak habis-habis cerita. Saya dulu kalau kat pejabat kita orang tu, Sedar Harun ni dia datang seminggu 3 kali ke pejabat. Dia kerja buat majalah khabar mingguan, bukan hari-hari. Tapi dia akan menyelusuri dari satu mahkamah syariah ke mahkamah syariah yang lain. Pergi ke mahkamah syariah, tengok, berborak, berbicara dengan hakim mahkamah syariah, bercerita, macam-macam cerita. Saya yakin, saudara, kalau anda mempunyai sahabat atau kawan dari kalangan hakim mahkamah syariah, tentulah
banyak cerita-cerita yang menarik. Cerita bagaimana tuntutan harta penceraian. Saudara, harta sepencarian. Bila berlaku perceraian, harta sepencarian. Kemudian apabila berlaku tentang punca perceraian, saya melihat punca perceraian saya ada dua yang saya rasakan. Pertama adalah kerana wang. Sebab kalau suami itu tak mampu mencari rezeki, tak mampu mencari sumber keuangan, sebenarnya asyik buat kerja yang bukan-bukan, tentulah isterinya minta tutup cerai. Itu saudara, itu masalah keuangan. Yang kedua, saya melihat adanya kecurangan. Kecurangan ini sebab ada orang ketiga. Selalunya begitulah saudara. Sebab itu dalam hukum undang-undang kita saudara, sesiapa yang mengganggu rumah tangga orang itu boleh dimasuk penjara saudara. Boleh disaman, boleh dianggap sebagai jenayah sekarang saudara. Tapi dulu-dulu tak adalah cerita tu, tapi begitulah keadaannya. Memanglah selalu kita bercakap. Tengok anak orang, teringat anak kita. Tengok isteri orang lawa, lupa bini kita. Itu keadaannya saudara. Masalahnya masyarakat kita kadang-kadang ni mudah terjebak dengan suasana yang tak menentu. Dan mereka masih redah. Isteri orang pun dia redahnya juga saudara. Tanpa ada batas-batas. Itulah sepatutnya saya haraplah anda, isteri-isteri, belailah rumah tangga anda sebaik mungkin. Dan para suami pun janganlah terlalu ego dengan isteri. Itu keadaannya. Saudara kayangan kita, awak makan pucuk paku jambu batu. Betul, ini memang hebat saudara. Orang kita. Jadi berbalik kepada cerita di fail mahkamah syariah, apa yang berlaku di mahkamah di Tanah Merah tu, saya melihat mengimbau kembali. Zaman saya jadi warga jurnalis dulu, sebagai pengarang mingguan perdana, macam-macam cerita. Bila saudara makdum datang ke pejabat, dia bawa cerita. Cuma saya kata boleh percaya ke ni Ron? Boleh percaya ni. Ini daripada mahkamah. Boleh sebutkan nama mahkamah? Tak boleh. Kita tak boleh kod nama pegang mahkamah, kita tak boleh kod nama hakim. Habis nama orang terlibat, itu kita pakai nama samaran. Kalau dia nama tipah, kita buat nama tijah. Kau konon ceritanya lah saudara. Tapi dulu-dulu lah saudara, sekitar tahun 82, 83, itu antara tarikan di akhbar mingguan perdana saudara. Saudara Nur Hayati, selamat petang, salam pencerahan. Saudara Edi Tahir, dia kata Osna Osama tu buah mangga katanya. Memang saudara, itu keadaannya. Jadi semalam saya tak dapat bercerita tentang resipi hari ini. Ya saudara, saya harap satu saja. Apa yang berlaku di dalam kehidupan kita hari-hari, yang terpapar di media saudara, jadikanlah itu sebagai tauladan saudara. Jadikanlah itu sebagai tauladan, sebagai sempadan. Dan saya selalu menyatakan saudara, rawatlah cinta kasih anda dalam sebuah keluarga yang bahagia. Kalau rasa mata tu juling-juling ke orang tu, ingat kalau kita ada anak. Kenapa perlu kita jadikan anak sebagai mangsa? Banyak cerita kes saudara di mahkamah. Kadang-kadang orang tu janda, dia ada anak, berkahwin. Kerana dia terpengaruh, terpikat dengan susuk tubuh badan, lelaki itu hebat. Dia lupa dia ada anak, tapi akhirnya lelaki itu kahwin bukan dia nak anak kita. Dia cuma hendakkan tubuh badan kita saja, akhirnya anak-anak menderita. Saudara Ahmad Rohaifi, dia kata dulu suka baca akhbar baca ria. Betul saudara, itu lepas minggu perdana saya mimpin akhbar baca ria. Cerita santai-santai saya saudara. Saudara Nur Hayati dari Kelantan hadir. Dulu-dulu memang begitu saudara. Tapi sekarang ni dunia penerbitan sudah semakin malap sebab media sosial menguasai pasaran hari ini. Saudara, baik saudara, saya nak bercerita tentang ini resipi sebab sebenarnya dah semalam tak cerita pun pasal resipi. Sebab saya janji kalau boleh satu hari nak bagi satu resipi. Ini resipinya tentang petang-petang begini saudara. Kenapa tidak? Anda boleh minta isteri anda tolong masakkan, ataupun kalau anda suri rumah boleh masak. Itu cucur kucai rangup. Dia kata lembut di luar, lembut di dalam. Cucur kucai. Jadi itu sesuai untuk juadah petang saudara. Sedap saudara. Kalau dapat makan cucur kucai rangup ni, bila dapur ada banyak lagi sayur kucai, bolehlah saudara masukkan daun kucai secukupnya. Jadi kenapa tidak kita buat cucur kucai rangup. Resipi bahan-bahan saudara, pertama sekali setengah cawan tepung gandum, bukan tepung jagung ya. Banyak orang kadang-kadang nak rangup lepas tu dia bawa tepung gandum, bukan tepung jagung, tidak, tepung gandum. Kemudian 3 suku cawan air panas yang mendidih. Mesti ambil air panas yang mendidih, bukan ais juk saudara.
Kemudian 2 cawan tepung gandum. Tadi suku cawan tepung gandum, ni 2 cawan tepung gandum. Daun kucai secukupnya, dihiris-hiris. Kemudian ada udang. Mesti ada udang lah, baru sedap saudara. Ada lobak merah yang diparut. Lobak merah diparut-parut. Kemudian bawang merah yang dihiris. Sedikit garam, air saudara. Caranya mula-mula bahan asas dulu saudara. Itu bancuhan kalau untuk buat roti tu ni, carilah dia punya ibu roti tu saudara, supaya dia lembut. Tapi tanpa bahan pelembut lah. Ibu roti tong dia ada tang zong dia panggil. Kemudian campurkan air dan tepung gandum dan 3 suku cawan air panas yang mengeregak tadi. Air panas tadi janganlah masuk semua sekali saudara, tuangkan sedikit demi sedikit supaya adunan tidak akan jadi bergenting-genting selepas dimasukkan air panas. Jadi bila kita dah masak nanti, tepung tu tak adalah bergenting-genting saudara. Bila dah siap, bahan asas masukkan tepung gandum, daun kucai, udang, lobak merah, ikut selera saudara, bawang merah dan garam untuk perasa. Jadi masukkan jugalah air biasa dan cawan tu, gaul. Lepas digaul, dah sebati semuanya, rest dulu saudara, jangan terus goreng. Rehat seketika dalam 5 minit. Dan panaskan minyak dan gorenglah sampai acuan itu setengah cawan tepung jagung. Saudara Hamid, hebat Saudara Hamid ni, dia dah biasa masak ni rasa. Saudara, dan digaul, lepas itu digoreng. Bila dah rasa kekuning-kuningan, angkatlah, masak. Dan selamat mencuba. Lebih sedap lagi saudara kalau ada cicahannya dengan, kalau kampung saya kita panggil sambal makau. Kita panggil sambal makau. Orang Perak panggil sambal makau. Itu cili bo atau cili sos. Bukan cili bo saudara, cili sos yang kita makan ayam. Kita mesti ada cili sos cicah dengan cucu goreng kucai. Mesti sedap saudara. Jadi saudara, bagi saya lah, petang-petang begini kalau dapat makan tu sedap. Saudara Al-Farid Ramli, apa khabar? Saudara Edi Tahir, bau kicap. Bau sedap. Mana boleh kicap saudara? Bau kicap hitam lah saudara. Saudara cikgu, lepas tu ada gaut, makan udang. Ya cikgu. Memanglah kalau saudara ada gaut, elaklah makanan yang mengandungi bahan-bahan kelarang, saudara. Elaklah kalau ada. Tapi kalau tak ada, tu tak payah bubuh udang, bubuhlah ikan bilis. Boleh juga saudara. Saya merasakan petang-petang begini, eloklah dapat resipi, sekadar memberi pandangan. Sambil-sambil kita bercerita apa yang berlaku. Cuma saya gelak tadi itulah saudara, saya seorang tu, saya senyum. Saya senyum sendirian saudara. Bila menatap berita yang berlaku di Tanah Merah Kelantan, seorang wanita yang begitu hebat. Dia bercerai kali pertama, berkahwin. Berkahwinan tu bukan di Kelantan, tapi dia di Narathiwat ataupun di seberang, di Thailand. Balik didaftarkan, lepas tu tak lama. Kemudian dia menghilangkan diri, tahu-tahu dia kahwin dengan seorang lagi. Ini kira bagi saya Guinness World of Book Records apabila wanita sudah pun zaman akhir zaman saja, isteri sudah menjadikan suaminya bermadu. Aduh, saya heran. Sebab tu saya kata tadi, kalau zaman saya dulu tu cerita ni memang seronoklah untuk disiarkan, mesti bersiri dalam akhbar minggu perdana ataupun bacaria saudara dari fail Mahkamah Syariah. Memang kita orang macam ni selalunya bersiri-siri lah. Ada dia punya kod ataupun dialog-dialog dalam perbicaraan. Tapi bagi saya satu sajalah saudara, kenapakah kita manusia ini lari daripada landasan keimanan? Saudara ramai makcik yang mengaku anak Imam Mahdi. Itu mana pula tu saudara Rahmat? Macam mana pula tak pernah saya dengar di situ tu. Saya tak pernah dengar cerita tu. Raja Kamal, Raja Bazian, saya ada gout. Gout ni saudara, penyakit ni memang sakit saudara. Kalau kena, saya tak tahu, saya tak pernah alami. Saudara, saya tak pernah alami. Tapi ada kawan-kawan saya yang mengidap penyakit gout ni saudara. Kadang-kadang bila dia kena tu, saya tengok tak boleh berjalan. Tak boleh jalan, seolah lumpuh apabila dia kena serangan gout. Sebab bila dia makan udang, sebab bila kalau pergi makan udang galah, jadi semua dapat tengok je lah. Bila makan lebih sikit makanan yang macam udang galah, makan hati atau paru ke, kalau makan sate ambil paru, maka dia kata saya tak boleh makan. Kenapa? Gout.
Macam mana gout tu? Sakitnya Tuhan aja yang tahu, dia kata. Tak boleh nak bergerak pun. My adventure, semoga cepat dapat keadilan buat keadilan siapa tu saudara? Saya tak tahu dia. Rabudin Pasarat, ini bukan bermadu tapi beracun. Ya, Rabudin Pasarat. Itu bila keadaan begitu, hidup itu bukan lagi bermadu. Hidup dengan beracun lah. Tapi saya lihatlah pasangan sebut tidak digambarkan, dua-dua suami isteri. Saya merasakan tak sepatutnya keadaan itu berterusan ataupun wujud lagi dalam masyarakat kita, saudara. Memanglah, saudara, perasaan itu kadang-kadang kalau gagal dikawal, nafsu sentiasa dibayangi oleh syaitan. Itu keadaan, saudara. Jadi saya harap, saudara, di tahir ada doubt pula. Orang kata penyakit gout, bukan doubt. Aduhai. Dan saya mendoakan bagi anda yang punya keluarga, rawatlah cinta kasih dalam sebuah keluarga yang bahagia. Yang paling penting, saudara, ingatlah bila kita sudah punya anak, kalau dah tua-tua dah punya cucu, janganlah buat perangai yang pelik-pelik. Kerana hidup ni tak lama, saudara. Dan sekarang saya lihat cuaca pun jerebu sana, jerebu sini, kemudian monsun, ribut, ada berlakunya gempa bumi, saudara, yang mati, banjir macam di India, dan terbaru apabila berlakunya peperangan di Gaza sana, ramai umat Islam yang meninggal. Itu keadaan, saudara. Apakah dunia akhir zaman? Saudara, berdoalah supaya kita dapat menjalani kehidupan yang sementara ini dengan tenang. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, selamat menjamu selera. Terima kasih.